Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan dan dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana masih lagi diberikan peluang kepada kita untuk melakukan ibadah sebagai bekalan untuk kita bawa ke alam akhirat nanti, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi. Tajuk kita berkaitan dengan as-sa'adah ataupun kebahagiaan. Ayuhal ikhwatul kurama, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, al-maut wal ajalu min qada'illahi wa qadarih allazi katabahu fi al-luhil mahfuz indahu subhanah qabla an yakhluqal khalaiq. Dia kata mati dan ajal ni merupakan satu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak ada manusia yang tak mati. Memang kena mati. Sebab dia merupakan satu takdir, satu ketentuan, satu penetapan daripada Allah Subhanahu wa taala yang dicatat semasa di Lauh Mahfuz lagi sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Fala yulqihu taghyirun wala tabdil. Tak ada perubahan dan tak ada penggantian. Kata kalau orang kata, boleh tak kalau kita nak tukar mati dengan benda lain? Tak ada. Boleh tak kita nak ubah tarikh mati? Tak ada. Sampai ajalnya, walaupun kita ada 100 orang doktor pakar, memang tak boleh buat apa. Memang kita wajib menemui kematian. Itu dipanggil lumrah kehidupan. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, walan yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Ta'ala tidak akan melewatkan sedikit pun seseorang itu apabila dah sampai ajalnya, dan Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kita tengok orang ni kan, seorang mati kan, sebab ajal telah sampai. Suatu hari nanti memang ajal kita pun bakal mendatangi kita juga. Okey. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, inna kulla insanin futira ala hubbi wujudih. Semua manusia ni suka kerana ada di atas muka bumi. Betul kan? Ada tak di kalangan kita ni benci aku sebab aku ada di atas muka bumi? Tak ada. Semuanya suka kan? Alhamdulillah kan? Wa ala hubbi salamati wujudih. Dan selamat. Kalau boleh tak say berlaku aksiden, tak say berlaku peperangan, tak say berlaku apa ni, ancaman dan sebagainya. Kalau boleh nak selamat semua kan? Wa ala hubbi kamali wujudih. Dan kalau boleh sempurna berlaku. Dari segi rezeki sempurna, dari segi nikmat sempurna, dari segi sihat sempurna, dari segi keluarga sempurna. Memang itu tabiat manusia. Wa ala hubbi istimrari wujudih. Dan kalau boleh tak say mati. Boleh kan? Betul tak kalau kau tanya pada kita lah, nak mati tak say kan? Itu memang lumrah kehidupan manusia ni. Wa ala hubbi istimrari wujudih. Kalau boleh nak ada sama atas muka bumi, kalau boleh tak say mati kan? Hadza sya'nu ayyi insanin ala wajhil ardi. Itu memang tabiat manusia semula jadi sejak mereka berada di atas muka bumi. Siapa-siapa pun sama je kan? Okey. Walakin min aina ya'ti asy-syaqa. Tapi dia kata kecelakaan itu datang daripada mana? Ya'ti asy-syaqa min al-jahli. Kecelakaan itu datang daripada
kejahilan. Itulah kita jangan jadi orang yang jahil. Sebab itulah kita ni kena belajar sama, dengar sama, baca sama, kaji sama, tambah ilmu sama. Fal jahlu a'da ila insan. Jahil merupakan musuh manusia yang paling utama. Wal jahilu yaf'alu fi nafsihi ma la yastati' adubuhu an yaf'alahu bihi. Jahil ni, orang jahil ni, dia boleh buat kepada diri dia walaupun musuh dia tak mampu buat pada diri dia. Contoh dia lah, musuh dia tak pernah kata pada dia, kamu jangan datang masjid, tapi orang jahil tak datang masjid. Itu maknanya sebab jahil. Sebab kalau orang tu orang yang tahu, dia tahu datang masjid ni pahala sekian. Dia tahu kalau kita mari dengar orang mengajar ni, kita dapat ilmu sekian. Tapi musuh dia tak pernah kata kepada dia. Tapi orang jahil, dia buat benda tersebut pada diri dia kerana kejahilan. Lizalika iza aradta dunya fa'alaika bil ilmi. Oleh sebab itulah, kalau kamu nak kesenangan dunia, kamu kena ada ilmu. Orang nak memasak, nak jual di kedai makan, kena pandai ilmu kan, ada ilmu masak. Orang nak mengajar di sekolah-sekolah, kena ada ilmu. Orang nak jadi pegawai bank, kena ada ilmu. Orang nak nego, kena ada ilmu kan. Jadi iza aradta dunya fa'alaika bil ilmi. Sekiranya kamu nak dunia, kamu kena ada ilmu. Wa iza aradta al akhirata fa'alaika bil ilmi. Dan kalau kamu nak akhirat, nak senang di hari akhirat nanti, pun kamu kena ada ilmu. Kalau orang tidak ada ilmu akhirat, tak senang. Wa iza aradtahuma ma'an fa'alaika bil ilmi. Kalau kamu nak dunia, kalau kamu nak akhirat, dua-dua sekali pun kamu kena ada ilmu. Illa anna al-ilma la yu'tika ba'dah illa iza a'taitahu kullak. Cuma dia kata ilmu ni, dia tak akan bagi kepada kamu semua sekali, melainkan kamu beri diri kamu kepada ilmu tu semua sekali. Contohnya lah, saya masa belajar di sekolah Zainal Abidin kan, sebagaimana saya beritahu, yang mengajar tu orang Arab kan. Kita orang Melayu ni biasanya kita sama-sama kita belajar, kita kekeh pen, kita kekeh raba kan. Raba tu kan kita kekeh, kita main-main. Apa dia kata? Ya mutakhayil. Dia kata wahai orang yang khayal. Secara tu. Begitu juga kalau kita tidur kan. Kalau kita tidur masa orang mengajar kan, kita tak akan dapat ilmu. Jadi kata kalau kita tidur masa orang mengajar, memang kita tak dapat ilmu. Kalau kita khayal masa orang mengajar pun, memang kita tak dapat ilmu. Fa iza a'taitahu ba'daka lam yu'tika syai'an. Kalau kamu bagi separuh kamu tidur, separuh kamu tak tidur, memang kamu tak dapat apa pun. Bal yazillul mar'u 'aliman ma talaba al-ilma. Bahkan orang tua dikatakan orang yang tahu selagi mana dia belajar ilmu, dia tambah ilmu, dia belajar ilmu, dia tambah ilmu. Fa iza zanna annahu qad 'alima faqad jahula. Siapa yang yakin bahawa dia telah pun alim, tak payah belajar, tak payah mari dengar, dia adalah orang yang sebenarnya jahil. Maknanya jangan mengaku aku telah alim. Tak ada, jangan mengaku. Jadi memang kita ni perlu kepada tambah ilmu kan. Sebab itulah bila kita datang belajar setiap malam, memang ada benda baru yang kita dapat. Okey. Ayuhal ikhwatul al-fudala, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Idza qila laka, sekiranya ada orang tanya pada kamu, innal mayyita yahya fil qabri fahal hiya nafsu hayatihi al-ula wa ila kam tabqa hayatuhu fil qabri. Dua soalan. Soalan yang pertama, apabila seseorang itu hidup dalam kubur, si mati hidup dalam kubur, adakah sama dengan kehidupan kita datang muka bumi ni, makan, minum dan sebagainya? Wa ila kam tabqa hayatuhu fil qabri, dan kehidupan dia dalam kubur ni berapa lama? Berapa lama hidup dalam kubur? Al-jawabu, jawapan dia, inna hayatal qabri fima yabdu hiya hayatun mutawassitatun bainal mautil al-awwal wal hayatis saniyah. Dia kata sebenarnya kehidupan dalam kubur, apa yang nyata adalah merupakan kehidupan yang tengah-tengah antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kehidupan dalam kubur ni tengah-tengah. Istimraru lil hayatil ula fil qabri qabla an yamutal insan maitatan saniyatan hiyal mautatu ad-daimah hatta yaumil ba'si wa yaumil hisab wa tusamma hayatal barzakh. Jadi maknanya kita hidup dalam kubur ni dipanggil kehidupan di alam barzakh. Kita hidup di sana sampailah semua manusia mati dan dibangkitkan hari akhirat
barulah semuanya akan dikembalikan hidup semula. Jadi maknanya kita yakin bahawa hidup dalam kubur ni lama, bukan sekejap. Memang lama. Duduk dalam kubur tu lama. Selagi mana tak berlaku kiamat, selagi lama tak berlakunya hari kebangkitan, selagi itulah kita berada di dalam alam barzakh ataupun alam kubur. Okay, faham kan? Amma ma ta'allaqu bis-su'al al-qabri, adapun apa yang berkaitan dengan soal jawab dalam kubur, wa hadil mayyit, dan keadaan si mati, fa inna as-su'ala haqqun. Soal jawab dalam kubur ni, kita dengan malaikat ni ada suatu perkara yang benar terjadi. Wa hayatul mayyit fi qabrihi ghairu hayatihi dunyawiyah. Hidup orang mati dalam kubur ni adalah tak sama dengan hidup kita di dunia. Bal hiya hayatun khassatun barzakhiyatun. Bahkan dia merupakan satu kehidupan yang khusus, dinamakan sebagai kehidupan di alam barzakh. Laisat min jinsi hayatihi fid dunya allati yahtaju fiha ila at-ta'ami wasyarab wa nahwi zalika. Dia tak sama dengan kehidupan semasa di dunia, kerana hidup di dunia ni perlu kepada makan dan minum. Dalam kubur, wallahu alam, tak tahu lagu mana. Kita tahu setelah kita pergi ke sana. Kita mati nanti tahulah, awal lagu ni rupanya hidup dalam kubur. Tapi kita nak beritahu kepada orang semasa di dunia, tak boleh. Tak ada interaksi. Jangan kata-kata, oh, kalau aku masa dalam kubur nanti aku nak wayak kepada ayah aku ataupun anak aku hidup gini. Tak ada boleh. Hidup dalam kubur dan hidup di dunia tak ada perantaraan. Tak boleh nak berhubung, kan? Okay. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, hazal insan khalaqahu rabbuh. Manusia ni adalah makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Wa anzalahu ilal ardi, dan Allah Ta'ala tetapkan manusia ni hidup di dunia, di muka bumi. Ada tak manusia hidup di planet lain? Tak ada, kan? Ada tak manusia hidup di bulan? Tak ada. Adakah manusia boleh hidup di matahari? Tak ada. Adakah manusia hidup di planet Marikh? Tak ada, kan? Hanya di muka bumi sahaja. Wa akramahu bi inzali kutubihi alaihi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala nak muliakan manusia dengan Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelum itulah. Wa irsal rusulihi ilaihi, dan Allah Ta'ala utuskan para nabi dan para rasul. Sebab kalau tidak ada rasul, macam mana manusia nak kenal Allah? Bagaimana manusia nak kenal alam akhirat? Jadi dengan perantaraan rasul, dengan pengutusan penurunan Al-Quran, dengan itulah dipanggil kita dapat mengenali Allah Azza wa Jalla. Liya'rifa rabbahu wa maulah, untuk kita kenal Allah dan sebagai Tuhan. Wa ya'isha fil hayati wifqa amrin bin khalqi wajtabahu, dan kita hidup atas dunia ni kita wajib ikut apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh. Itulah Al-Quran itulah, kan? Fayas'adu fid dunya wal akhirah. Dengan kita ikut Islam, kita ikut iman, kita ikut Al-Quran, kita ikut Nabi, kita senang dunia dan akhirat. Kita bahagia dunia dan akhirat. Wa yafuz bil jannati, dan kita akan mendapat kemenangan di sana dengan kita masuk ke syurga insya-Allah. Wa yanju minan nar, dan kita selamat daripada neraka. Allah Ta'ala sebut, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang selamat daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, itulah orang yang telah mencapai kemenangan. Okey. Wa sa'adatul al-insan wa kamaluhu mutawaqqifani ala husni tarbiyatih. Kebahagiaan manusia dan sempurnanya manusia bergantung kepada penjagaan dia. Kita ni ada 4 kita kena jaga. Wa tarbiyatul kamal al-bashari fil insan tatanawalu 4 jawanib. Nak jaga diri manusia ni, dia kena jaga 4 jawanib, 4 sudut. 4 sudut kita kena jaga. Yang pertama, jismuh, tubuh badan kita, kita kena jaga. Yang kedua, aqluh, akal kita kena jaga. Yang ketiga, khuluquh, akhlak kita kena jaga. Yang keempat, ruhuh, jiwa kita kena jaga. Yang maknanya jasad, akal, akhlak dan jiwa. 4 ni kena jaga. Macam mana kita nak jaga tubuh kita?
fatarbiyatul jismi liyablughal kamala fi nama'ihi wa sihhati wa baqa'i ta'tamidu ala islahi wazaihi min ta'amin wa syarab. Cara kita nak jaga jasad kita supaya jasad kita ni sihat, jasad kita ni sempurna adalah dengan kita mengawal makanan dan minuman. Kita tahu pesanan Nabi kita kan, bagaimana Nabi suruh kita makan, minum, pernafasan, kena bagi 3. Sebab tu kalau kita puasa di bulan Ramadan, kita tak boleh makan banyak sangat. Sebab kita kena bagi 3. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk pernafasan. Kan? Sebab tu kalau kita nak makan benda-benda yang berzat, makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang memberi faedah kepada tubuh kita. Jadi maknanya makanan kepada tubuh kita adalah makanan yang kita makan. Maka kita kena jaga. Wa ala naqa'il hawa'il ladzi yatanaffasu bihi. Yang kedua, nak jaga sihat tubuh kita ni, kita kena berada di persekitaran yang bersih, udara yang bersih. Contohnya kita duduk di kampung Lundang, alhamdulillah, suasana yang bersih kan. Tak adalah udara yang kotor kan. Itu penting. Kalau kita duduk kawasan kilang, kawasan yang bau yang bau kan, memang tak boleh lah. Wal inayah bilibasihi, dan kita kena jaga pakaian kita. Kena jaga pakaian yang sentiasa bersih kan. Wa maskanihi, dan tempat tinggal. Sebab tu dalam satu tajuk nanti saya dah jumpa kaifa nuhafizu ala ala nazafati maskanina. Bagaimana kita nak jaga kebersihan tempat tinggal kita. Ada satu tajuk kan. Sebab kadang-kadang kita tengok rumah kita ni basikal dah tak guna kan, dah berkarat, dah bertahun duk sebek kan depan rumah kita kan. Adakah elok kalau dia ikut dalam apa saya baca, dia suruh buang je, tak payah simpan. Pakaian kita kan, terutama orang perempuan maaf orang perempuan pakaian dia ni, ya Allah, dia suka simpan, tak pakai-pakai pun. Dia suruh agih-agihkan, tak payah kan. Buat apa duduk dalam almari bertahun-tahun, tak perlu. Dia kata, sila ambil pakaian tadi, bagilah pada fakir miskin kan. Kita simpan buat apa kan. Jadi satu tajuk saya jumpa, kaifa nuhafizu ala nazafati maskanina. Bagaimana cara kita nak jaga kebersihan di rumah kita, dengan luarnya, dengan dalamnya, dengan tandas, dengan dapurnya, semuanya diajar. InsyaAllah kita akan ada satu tajuk nanti kan. Wa riyadah badanihi, dan kita kena jaga peluh. Peluh kita ni lah, kita kena keluarkan peluh. Saya masa dulu sebelum sakit lutut kan, memang suka main badminton dan suka main futsal. Tapi lah ni dah sakit lutut, tak berani nak main lagi lah. Walau bagaimanapun kita kena keluarkan peluh juga kan. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dan minumlah daripada benda-benda baik yang kami kurniakan, benda yang halal kan. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah sekiranya kamu mengabdikan diri hanya kepadanya. Wa tarbiyatul aqli, yusbihal insanu za qudratin kafiyatin 'ala al-fahmi wat tazakkur, takunu bit ta'allumi wad dirasati wat tajribah. Nak jaga akal, tadi kita jaga tubuh kita kan. Yang pertama jaga makanan, yang kedua persekitaran yang bersih, yang ketiga kita kena riyadah kan. Nak jaga akal kita ni, makanan kepada akal ke apa dia? Makanan kepada akal, dia kata supaya akal kita ni sentiasa sihat adalah dengan kita menambahkan ilmu pengetahuan. Jadi tuan-tuan berada dalam majlis seperti ini ni bermakna tuan-tuan memberi makanan kepada akal tuan-tuan. Akal kita perlu kepada makanan. Kita belajar, kita mari dengar, kita belajar kan. Itakun bita'alumi wa dirasah, dengan kita belajar, dengan kita menadah ilmu, dengan kita tajribah, pengalaman. Wa aktsaru ma yanfa'ul aqla fi hadhihi tarbiyatil ulum an-nafi'ah, dan benda yang dapat memberi manfaat kepada akal kita adalah dengan kita belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu agama. Ilmu agama itu penting sangat dalam kehidupan kita. Wal jismu wal aqlu bainahuma irtibatun wasiq, akal dan jasad mempunyai hubungan yang sangat rapat. Sebab itulah dipanggil satu dipanggil
kata-kata apa dipanggil, ada kan, kata-kata hikmat. Al-jismus salim fil aqlis salim, al-aqlus salim fil jismis salim, kan. Al-aqlus salim, akal yang sihat, fil jismis salim, berada pada tubuh yang sihat. Betul kan? Jadi kalau orang tu sakit, memang akal pun tak sihat. Yang akal yang sihat berada pada tubuh yang sihat. Fal aqlu la yakmalu biduni kamalil jismi. Akal tidak akan sempurna tanpa jasad yang sempurna. Wala yanmu illa binama'ihi, tidak akan subur melainkan dengan suburnya jasad. Fakullama taqaddamat sinnu tifli taqaddama nama'ul aqli. Ketika mana umur seseorang tu bertambah, maka bertambahlah kesempurnaan akal. Sebab tu kalau orang tu nak hafaz Al-Quran, bila dia waktu yang paling, umur yang paling sesuai untuk menghafal Al-Quran, ketika mana umur belasan tahun, kan. Pada itulah kalau siapa umur 50 baru nak menghafal Quran, payahlah sikit, sebab dia, kita manusia ni bermula daripada lemah, kemudian dia bertambah kuat, kemudian menurun. Akhir sekali lemah juga. Itu memang tabiat manusia. Wa iza adal jismu bisababil kibari ila dha'fi, dan apabila tubuh kita dah semakin tua, masuk umur 50, memang rasalah, kan. Adal aqlu kazalika ila dha'fi, begitu juga akal dia kata kembali menjadi lemah. Jadi mana kalau kena hafal Quran, hafalah semasa umur kita tengah gagah, umur 15, umur 20, umur 25, kan. Masa itulah, okey. Kama annal jisma yatalawwas bil awsaki wal adran fayaghtasilu fayughsalu bil ma'i was sabun fayanzifu. Sebagaimana dia kata jasad kita ni kotor, kalau sekiranya terkena kotoran, maka dibersihkan dengan air dan sabun, maka tubuh kita bersih. Fakazalika roh, begitu juga roh kita ni, dipanggil roh dan juga kalbu kita ni lah. Yatalawwas bizunubi wal ma'asi, dia kotor dengan kita melakukan dosa dan maksiat. Fayatatahharu bil istighfar wat taubati wan nadam, dia bersih dengan istighfar, dia bersih dengan taubat, dia bersih dengan penyesalan. Jadi mana jiwa kita ni perlu kepada taubat. Fa wafi' lil a'mal as-salihah, dan kita berbanyakkan melakukan amal-amal yang soleh. Fayaudu ilaihi sifa'uhu wa tahruhu, kita bila kita bertaubat, kita istighfar, kita menyesal, kita membuat benda-benda baik, maka jiwa kita kembali menjadi suci dan bersih. Amma tarbiyatul khuluq, adapun penjagaan akhlak, fal khuluqu 'aradun min a'radi ruhil bashariyah, akhlak manusia bergantung kepada jiwa. Betul Nabi katakan, ala inna fil jasadi mudghah, ingatlah bahawa dalam jasad kita ni ada seketul daging. Iza saluhat sairu jasadi, apabila roh kita ni baik, maka baiklah seluruh anggota kita. Akhlak itulah. Wa iza fasadat, tapi kalau jiwa kita ni kotor, fasada sairu jasadi, maka seluruh anggota kita pun menjadi buruk dan akhlak yang buruklah. Amin, ya, bergantung kepada jiwa kita. Wa iza kana roh saliman kana al-khuluqu saliman, apabila roh kita tu jiwa kita tu baik, maka baiklah akhlak kita. Wa iza kana ruhu maridan, apabila roh kita ataupun roh kita tu kotor, maka akhlak kita pun turut menjadi akhlak yang buruk. Jadi maknanya penting pendidikan roh ataupun jiwa. Okey. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, kita masuk tajuk baru, ya. Limaza yara ar-rajulu zawjatahu aqalla jamalan min al-ukhrayat, kenapakah orang lelaki melihat isteri dia kurang cantik jika dibandingkan dengan orang lain? Satu soalan, kenapakah suami melihat isteri dia sendiri tak sebagaimana orang lain dari segi kecantikannya? Kisatun jamilah, ada satu cerita yang menarik.
zahaba ahaduhum ila alimi dinin masyhur bil hikmah wa tajribah yashtaki wa yaqul. Ada seorang tu seorang lelaki, dia pergi jumpa seorang alim yang terkenal dengan hikmah, kebijaksanaan dan pengalaman yang banyak. Lalu lelaki tadi mengadu dan berkata kepada orang alim tadi, hina a'jabtu bi zawjati kanat fi nazari ka'anna Allah lam yakhluq mislaha fil alam. Ketika mana sebelum aku berkahwin, kan, aku melihat bakal isteri aku ni seorang yang sangat cantik, seolah-olah tak ada dah dalam dunia ni secantik isteriku. Maknanya sebelum kahwin memang betul kan, oh tak adalah kan, memang paling cantik, betul kan. Wa indama khatibtuha, ketika mana berlakunya pertunangan, ditunai kan, ra'aitul kasirati mislaha, aku tengok ramai je yang seperti isteri aku kan, oh ni cantik, oh ni cantik, oh ni cantik kan. Wa indama tazawwajtuha, ketika mana aku berkahwin, mana selepas kahwin lah, ra'aitul kasirati ajmala minha, aku dapati hari pertama kahwin tu memang tak dapat nak banding lah. Memang hari pertama kahwin tu lelaki yang comel dan isteri memang comel kan, hari pertama. Tapi selepas beberapa ketika aku dapati ramai wanita lain lebih cantik daripada isteriku. Falamma madat bid'atu a'wamin ala zawajina, setelah berlakunya beberapa tahun daripada perkahwinan kami, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, ra'aitu anna kulla an-nisa ahla min zawjati, aku dapati semua orang lain tu lebih cantik, lebih lawa, lebih comel daripada isteriku kan. Faqala al-hakim, orang lelaki apa ni berkatanya orang alim tadi, a'ukhbiruka bima huwa adha min zalika wa amar, nak tak kalau aku ceritakan kepada kamu yang lebih teruk daripada apa yang kamu ceritakan tadi. Faqala ar-rajul, berkata lelaki tadi, na'am, silakan. Faqala al-hakim, berkatalah orang alim tadi, law annaka tazawwajta kulla nisa'il alamin, kalaulah kamu berkahwin dengan semua wanita di dunia, la ra'aital kilab ad-dallata fi syawari' ajmala min kulli nisa'il alamin, kamu akan dapati bahawa anjing yang berkeliaran di tepi jalan tu lebih cantik daripada wanita yang kamu kahwin ni tadi. Maknanya daripada kitanya memang kan, orang perempuan apabila dia dah beranak kan, dia beranak sekali kedut, sekali beranak sekali kecut kan, sekali beranak sekali tu kan. Dibandingkan dengan lelaki, kalau kita tengok kalau suami isteri sama umur kan, dah umur 50, memang wanita lebih nampak tua daripada orang lelaki, sebab orang lelaki tak beranak kan, nampak muda seumur kan, betul kan. Jadi masalahnya kenapa? Faqala rajul, maka lelaki tadi berkata, limaza taqulu zalika, kenapa wahai orang alim, kenapa kamu berkata macam tu ya Syekh? Faqala al-hakim, maka orang alim berkata, li'anna al-mushkilata laysat fi zawjatik, masalahnya bukan pada isteri kamu. Al-mushkilatu anna al-insana idza utiya qalban tamma'an wa basaran za'iran wa khala min al-haya'i min Allah fa innahu la yumkin an yamna'a 'ainahu illa turaba maqbaratihi. Dia kata masalahnya bukan pada diri isteri kamu, tapi masalahnya adalah apabila manusia tu dia ada hati yang tamak, tamak orang tua, tamak orang ni, tak rajin bersyukur terhadap apa yang kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala isteri dia tu kan. Wa basaran za'iran, dan mendapati pandangan yang tertipu kan, dia tak nampak kecantikan pada isteri dia kan, tapi dia melihat kecantikan pada orang lain. Wa khala minal haya'i minallah, dia tak malu pada Allah kan. Fa innahu la yumkinu an yamla'a 'ainahu illa turaba maqbaratihi, orang macam ni sepatutnya ambil tanah kubur berbuh di kedua-dua matanya, pada muka, sebab tak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kurniaan isteri dia yang ada pada diri dia. Ya rajul kan, dia kalau kita pergi Mesir kan, orang Arab ni dia tak panggil ya rajul, dia panggil apa? Dia huruf jim ni ditukar kepada ga. Sebab itulah ada satu ketika tu orang Arab baca wa wajadaka dhallan fahada, dibaca apa? Wa wajadaka dhallan fahada kan. Sebab itulah orang Arab dia kata ya rajul,
Rogol tu bukan bermakna rogol. Wahai lelaki kan. Macam saya pernah berjiran dengan orang Arab kan, di Mesir. Dia kata ya babi, ya babi, ya babi. Ya Allah Tuhanku, gapolah babi, rupanya babi ni makna dia ayahku. Kan mama, mami kan. Baba, papa, orang Arab tak disebut pa kan, disebut ba. Baba, babi. Maknanya ya babi, wahai ayahku. Tu sebab tu dia kata ya rogol kan. Betul, sekali saya pernah naik bas, kebetulan hujan. Dia kalau bas kat Malaysia ni cermat. Kalau kita pecek loceng, dia berhenti kan, kita turun kan. Di sana tak. Bas tengah berjalan, walaupun tak laju kan, berjalan, disuruh kita turun. Barrah kan. Satu ketika hujan, dia panggil apa kita? Ya kalb, wahai anjing. Insel, turun. Ya Allah Tuhanku. Kita buat dok je. Akhir sekali dia berhenti juga bas, baru kita turun. Bas tengah berjalan, hujan. Dia suruh, betul dia kata tengok orang Arab ke, orang Melayu ke, orang Indonesia ke, memang bas tengah jalan, dia nak turun, dia turun je. Tapi adalah cara dia, kita belajarlah cara dia tu. Kita tak boleh nak lawan arus. Mana kita turun, kita tuju memang selamat. Itu biasa dah macam tu. Nak cerita pada kitanya, kalau dia tak puas hati pada kita, ya kalb, wahai anjing. Tapi kita tak rasa apa pun. Memang tak biasa. Orang Arab ni dia kata ya rogol, wahai lelaki. Muskilatukah ya annaka la taghuddu basaraka amma haramullah. Masalah yang berlaku pada diri kamu ni, kamu melihat isteri kamu tak cantik ni, rupa-rupanya kamu suka tengok orang lain. Datangnya wanita kamu tengok, datang wanita kamu tengok, datang wanita kamu tengok. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, tutup pandangan mata, jangan tengok orang tu, jangan tengok orang ni kan. Zalika azka lahum, itulah yang terbaik bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Taala Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ayuhal ikhwah al-fudala, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hunaka iddatu asbab muhtamilah litilka az-zahirah wallati yara ar-rajulu fiha zawjatahu aqalla jamal min an-nisa' al-ukhrayat. Di sana ada 4, saya sebutkan dia ada 4 di sini. Faktor kenapa si suami tu melihat isteri dia tak secantik orang lain. Ada 4 faktor. Yang pertama, at-ta'awud wa rutin. Rutin ni bahasa Melayu panggil rutin juga kan. At-ta'awud maknanya terbiasa. Okey, contohnya lah kan, saya dulu beli kereta Hilux kan, yang baru kan, tahun 2014. Sebelum kita beli kereta Hilux ni, memang hati kita ni nak sangat kepada Hilux kan, Toyota Hilux kan. Hari pertama beli kereta Hilux ni, memang hati kita terlalu gembira dapat sebuti Hilux ni, ya Allah, suka sangat. Tapi setelah 5 tahun, apa terjadi pada kita? Biasa. Setelah 10 tahun, tak ada pun rasa kan, dipanggil at-ta'awud. At-ta'awud mana apa, dah terbiasa kan. Hari pertama memang kita teruja sangat. Begitu juga dengan rumah kita kan. Setelah kita buat rumah habis 300,000 kan, hari pertama kita panggil orang makan, kesyukuran. Kita lihat rumah kita dengan sofanya, dengan langsirnya, dengan kebersihannya, dengan comel, dengan lawannya. Cuba tengok rumah kita selepas beberapa tahun. Sekarang ni dah 10 tahun kita duduk rumah kita, tak ada dah kelebihan pada rumah kita kan, biasa dah kan. Begitu juga dengan isteri. Sebab itulah sebenarnya isteri ni dia kena bermakeup untuk suami. Tapi yang salahnya suami. Sebab apa salah? Sebab suami tak beli almari makeup, tak beli barang makeup untuk isteri dia. Sepatut suami kena sediakan barang makeup untuk isteri. Makeup untuk suami pahala, makeup untuk orang lain berlebihan tak boleh. Kalau Skoda tu tak apa dah. Skoda pakai apa dipanggil, Skoda je lah, tak apa. Yang tak boleh terlalu dipanggil tabarruj pula. Tapi kalau untuk suami, makeup secara mana pun tak apa, halal. Dan yang silapnya suami lah kan, sebab tak sediakan makeup untuk isteri dia. Jadi nak cerita pada kitanya at-ta'awud. At-ta'awud di mana apa? Dah terbiasa tengok muka yang sama aja kan. Jadi isteri sepatutnya kena ber-makeup untuk suami dia. Tapi suami kena belilah barang makeup tu. Kena mengharapkan isteri beli, memang isteri tak akan beli. Okey kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ma'ayir jamal mutaghayyirah. Ma'ayir dengan makna ma'yar. Ma'yar ni maknanya cara menilai kecantikan tu tak sama. Kalau kita tengok ada seorang tu
orang lelaki Afrika, hitam kan, hitam legam kan, tapi dia boleh berkahwin dengan wanita orang Jazair, Syria, Syria kan, Jazair kan, putih sepuh, tapi kehidupan yang bahagia kan. Walaupun isteri yang putih sepuh, suami yang hitam legam, tapi kehidupan dia bahagia sebab dipanggil mi'yar. Mi'yar tu mana apa? Cara menilai kecantikan tu tak sama kan. Macam kita lah kan, ada setengah orang suka warna hitam karakter kan, ada setengah orang suka warna merah, ada setengah orang suka warna kelabu, ada setengah orang suka warna grey, ada setengah macam-macam pandangan. Jadi maknanya ada seorang tu pula yang lelakinya orang Britain, orang Britain, England, putih sepuh kan, yang isteri ni orang Afrika hitam, tapi boleh hidup bahagia pun. Orang Islam lah, boleh hidup bahagia sebab mi'yar mana apa, cara melihat kecantikan tu memang tak sama. Okey kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita ringkas adamu al-ihtimam bil mazhar asy-syakhsi. Maknanya tak jaga penampilan diri. Sepatutnya suami kan, dia kena jaga penampilan diri untuk isteri dia. Sebagaimana kita nak isteri kita ni kemas dan comel depan kita, maka begitulah juga isteri, dia nak tengok kita ni kemas depan dia. Pakai minyak rambut, sikat comel, pakai baju kemas, tak sih pakai serabeh, baung tiok, baung busuk, tak sih kan. Jadi panggil adamul ihtimam bil mazhar asy-syakhsi. Macam tu juga wanita. Wanita juga perlu menampilkan penampilan yang kemas dan cantik untuk suami dia. Okey. Dan yang keempat, qillatul taqdir wal ihtiram. Kurangnya penghargaan dan ucapan terima kasih kepada isteri. Apa salahnya sekali-sekali kita kata sedap masakan awak kan? Apa salahnya kita katakan awaknya adalah wanita yang tercantik pada pandangan saya kan? Maknanya kita puji isteri kita tu perlu sangat kan. Jadi kalau dah asyik God tu tak kena, God ni tak kena, God ni tak kena, sebagai Nabi kata la yafruqu mu'minun mu'minatan in janganlah seorang suami membenci seorang isteri kalau sekiranya adalah kelemahan yang ada pada isteri kita, tapi sebenarnya di sana ada lagi kebaikan-kebaikan yang ada pada isteri kita. Jadi insya-Allah kalau sekiranya kita faham benda macam ni, sebab tu Nabi katakan fasfar bizatidin taribat yadak, pilihlah wanita yang beragama, hidup kamu bahagia. Tapi kalau kita pilih berkahwin atas dasar cantik, masuk umur 50 tak ada dah cantik. Tapi kalau kita pilih atas dasar agama, umur 50 pun isteri kita memang yang terbaik. Mudah-mudahan pengajaran pada malam ini kita akan sambung lagi pada akan datang. Banyak lagi benda-benda yang perlu kita tahu berkaitan dengan kebahagiaan. Idza aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.